Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, so berjumpa lagi dengan cikgu dalam bab 7 cahaya dan optik. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan 7.1 pembentukan imej oleh kanta. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini, standard pembelajaran kita, memerihalkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah, menentukan panjang fokus bagi satu kanta cembung menggunakan objek jauh, menentukan ciri imej melalui gambar rajah sinar untuk imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung. Tak apa, nampak je susah kan? Jangan risau. Cikgu akan mudahkan insya-Allah. Cikgu akan mudahkan, dan kalau tak faham boleh komen nanti tau di ruang komen. Jangan lupa tu. Jangan lupa. Okey. So kita pergi dulu kepada pengenalan dia. Apa itu kanta? Kanta merupakan medium lut sinar seperti kaca yang mempunyai satu atau dua permukaan melengkung. Guys, kanta is not a cermin. Kanta adalah medium lut sinar, mana cahaya boleh tembus. Cermin tu lain. Kanta lain. So jangan tertukar. Okey. Itu adalah kanta. Jadi kanta ada dua jenis. Pertama adalah kanta cembung dan yang kedua adalah kanta cekung. Jadi kanta cembung ada pelbagai bentuk. Antaranya dui cembung, plano cembung, meniskus cembung. Kanta cekung pula ada dui cekung, plano cekung, meniskus cekung. Okey. Dui cembung ni dua-dua cembung. Plano ni maksudnya salah satu je yang cembung, sebelah lagi rata. Meniskus cembung ni okey, dua-dua. Dua-dua membengkok. Itu okey. Baik, kita tengok ciri-ciri kanta cembung. Apabila sinar-sinar cahaya selari melalui kanta cembung, sinar-sinar cahaya tersebut dibiaskan dan menumpu kepada satu titik fokus F. Oleh sebab itu, kanta cembung dikenali sebagai kanta penumpu. Okey, senang cerita. Apabila cahaya masuk ke dalam kanta, cahaya ini akan dibiaskan dan cahaya ini seolah menumpu di satu titik yang kita panggil sebagai titik fokus. So that's why kanta cembung ni kita panggil sebagai kanta penumpu sebab dia boleh menumpukan cahaya. Itu dia. Okey. Okey, next kita tengok pula kepada kanta cekung. Apabila sinar-sinar cahaya melalui kanta cekung, sinar-sinar cahaya tersebut dibiaskan dan seolah-olah mencapah dari titik fokus F. Oleh sebab itu, kanta cekung dikenali sebagai kanta pencapah. Capah ni maksudnya dia membesar. Dia melebar, membesar. Okey. Seolah-olah dia membesar tu daripada satu titik yang kita kenali sebagai titik fokus. So boleh beza tak antara kanta cembung dengan kanta cekung? So kanta cekung ni kita kenali dia sebagai kanta pencapah, mana dia meluaskan cahaya, membesarkan medan cahaya. Okey. Guys, kita tak boleh lari bila kita belajar optik, kita tak boleh lari daripada istilah-istilah yang ada dalam kanta ataupun optik. Ini sangat penting kerana istilah ni dia ada maksud tersendiri. Okey, so contoh kita tengok yang bahagian tengah ni nama dia paksi kanta. Yang bahagian melentang ini kita panggil paksi utama. Okey. So tengah ni, okey, pertemuan antara paksi kanta dengan paksi utama, nama dia pusat optik ataupun cikgu labelkan sebagai O. So cahaya datang ke kanta, dia akan pergi ke mana? Ke bawah. Cahaya datang, pergi ke situ. Cahaya datang, pergi ke situ. Cahaya datang, pergi ke situ. Seolah-olah menumpu kepada satu titik yang kita kenali sebagai titik fokus. Itulah dia titik fokus. Okey. Dan jarak antara titik fokus ke pusat optik kita kenali sebagai panjang fokus. Ingat? Panjang fokus. Okey. Cikgu padam sebab macam serabut sangat kan. Nanti apa ni pening-pening. Okey. Okey. Andai kata cikgu letak objek di sini. Dan sebelah sana, sebelah kanan ada image. Kenapa boleh jadi macam tu? Jangan risau. Nanti kita akan tengok kenapa terbentuknya macam ni. Tapi kita belajar istilah dulu istilah dia. Okey. So, daripada objek ke pusat optik, jarak daripada objek ke pusat optik nama dia jarak objek ataupun simbol dia U. Simple je. Okey. Dan jarak daripada image ke pusat optik kita panggil sebagai jarak image ataupun simbol dia V. Okey. Ramai antara pelajar
ada cikgu pernah jumpa, ya, ada cikgu pernah jumpa termasuk student cikgu sendiri, dia tersilap. Okey, kalau soalan pernah tanya ukur size image. So bila sebut size image, bukan daripada image ke pusat optik. Size image tu apa? Ini adalah size image. Size image adalah ketinggian image ni. Jadi ini adalah size image. So please jangan tertukar. Tolong ambil perhatian, jangan tertukar. Ini size image. Ini jarak image. Okey, jarak image tu adalah daripada image ke pusat optik. Okey, itu untuk kanta cembung. Kanta cekung sebenarnya sama je. Okey, tak apa kita tengok. Ini adalah paksi kanta. Ini adalah paksi utama. Yang tengah-tengah dia nama dia pusat optik. Cahaya. Ingat bila kanta cekung, cahaya pergi ke mana? Ke atas. Okey. Cahaya pergi ke situ. Okey. Cahaya datang. Cahaya datang lagi. Dia mencapah. Okey, seolah-olah datang daripada satu titik yang kita kenali sebagai titik fokus. Okey, cahaya tu seolah mencapah daripada satu titik, membesar daripada satu titik. Okey. Jarak daripada titik fokus ke pusat optik kita panggil sebagai panjang fokus. Okey, panjang fokus. Cikgu padam macam biasa, nanti kau pening kan? Okey. Andai kata cikgu letak objek di sini dan image ni berada di sini. Kenapa cikgu? Image ada kat situ. Okey. Nanti cikgu akan terangkan kenapa, mengapa. Objek ke pusat optik. Objek ke pusat optik. Jarak objek. Image ke pusat optik. Jarak image. Kalau size image, ketinggian dia. Itu adalah size image. So please guys, jangan tertukar. Okay, kadang-kadang soalan ditanya nyatakan size image. So ambil pembaris ya, ukur. Jangan pakai sejengkal, satu depa. Ambil pembaris lah Okay. Melukis gambar Raja Sina. Sekarang macam mana kita nak melukis gambar Raja Sina untuk kanta cembung? Okay. Senang je. Ada 3 step. 3 je. So ingat, kanta cembung, cahaya dia menumpu. Okay, selalunya kalau soalan dia dah bagi, okay, paksi utama, kalau tak ada pun kamu boleh lukis sendiri. Okay, andai kata ini objek. Okay, cara yang pertama, ambil pembaris. Jangan guna freehand. Ambil pembaris, buat satu garisan ke arah paksi kanta. Okay, gariskan. Arah ni menunjukkan adalah arah cahaya tu. Jadi, arah cahaya ke arah kanan. Jadi, buat anak panah ke kanan. So, this is the first step. Step yang seterusnya, ambil pembaris lagi. Gariskan. Ke bawah ke atas? Ke bawah sebab cahaya tu menumpu. Mesti lalu dekat F. Mesti lalu dekat F. Buat anak panah. Okey, ini nombor 2. Ingat, mesti lalu dekat F. Dan yang ketiga paling senang, ambil pembaris. Pastikan lalu dekat tengah-tengah ni. Dekat kawasan O. Dekat paksi optik. Okey, so itu dia, buat anak panah. Dan ini adalah step yang ketiga. Tada! Sudah siap gambar Raja Sina. Tapi ini tak siap sepenuhnya lagi. Sebab kamu kena lukis image. So kat mana image ni? Image terbentuk di kawasan garisan-garisan ini bertemu ataupun bersilang. So kat mana bersilang? Oh, dekat ujung ni dia bersilang. Okay, so dia bersilang kat ujung. Cikgu tambahkan sikit. Terbalik. Macam kenapa terbalik? Okay, cuba tengok kat sini. Garisan dia starting dia dekat kepala. So garisan mesti berada di kepala. Kaki berada pada paksi. So kaki dia mesti berada pada paksi. Kalau garisan dia ke atas, so kepala dia ke atas lah. Kalau garisan dia bertemu di bawah, kepala dia di bawah. Sebab dekat kepala ada garisan. Depends on objek tu macam mana kedudukan dia. Okay. So kalau kaki dia dekat paksi, so kaki dia mesti dekat paksi. Itu je rules dia. So ini adalah image yang terbentuk. Okay. Sekarang kita tengok melukis gambar Raja Sina untuk kanta cekung. Okay. So prinsip kanta cekung,
Dia adalah mencapah. Itu kena ingat tu dalam kepala tu. Dia mencapah. So, ini adalah objek. Ambil pembaris, jangan guna freehand. Jangan guna freehand. So, gariskan. Buat anak panah. Ini adalah step number 1. Okay, so ingat balik. Kanta cekung cahaya menuju ke F ke dia mencapah? Dia mencapah kan. Okay, tengok gambar rajah ni. Cikgu dah sertakan gambar rajah ni. Okay. So, ambil pembaris ya. Seolah-olah, buat garisan ya. Seolah-olah dia bermula daripada satu titik di F. Dan seolah-olah bermula ni kamu kena buat garisan putus-putus. Seolah-olah bermula dari F. Okay, so ini adalah step number 2. So, step yang ketiga macam biasa paling senang. Ambil pembaris. Mesti lalu dekat tengah-tengah kanta ni. Mesti lalu kat sini. Okay, so buat garisan. Jangan lupa anak panah. Itu adalah step yang ketiga. Image kat mana cikgu? Image terbentuk di kawasan mana garisan itu bersilang. So, di mana garisan tu bersilang? Di sini kan? Kepala di garisan. Kepala di garisan. So, ini image. Kaki dia dipaksi. So, kaki dia dipaksi. So, kamu buat ke atas macam ni. So, ini adalah image yang tegak kita panggil ya. Sebab orientation dia sama. Orientasi objek sama dengan orientasi image. Okey. Ada beberapa peraturan bagi cahaya-cahaya yang melalui kanta-kanta ini. Okey, bagi cahaya yang melalui pusat optik. Okey, so cahaya dia tak akan terbias dan dia akan straight je. Okay, sama ada dari bawah ataupun dari atas untuk kedua-dua kanta. Okay, itu rules yang pertama. Situasi yang kedua, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Okay, andai kata sinar cahaya selari dengan paksi utama, dia masuk ke dalam kanta, dibiaskan ke mana? Dibiaskan ke titik fokus. Itu untuk kanta cembung. Untuk kanta cekung, cahaya selari datang ke mana? Dia ke arah atas sebab cahaya itu mencapah. Seolah-olah datang daripada titik fokus. Macam tu. Okey. Dan sinar yang melalui titik fokus atau sinar yang menuju ke titik fokus. Okey. Andai kata ini adalah sinar yang melalui titik fokus untuk kata cembung, ke mana pula nak pergi ni? Okey. So, dia akan selari dengan paksi. Okey. Dan kalau sinar itu menuju ke titik fokus. Menuju ke titik fokus, dia selari. Macam tu. Selari dengan paksi utama. Okay. So, ini adalah 3 situasi di mana sinar cahaya tu datang. Okay. Dan ke mana dia pergi. Okay. Next. Ni seronok ni. Gambar rajah sinar untuk menentukan ciri imej kanta jam. Hari ni kita belajar lukis-lukis je. Okay. So, andai kata kedudukan objek lebih jauh dari 2F. Okey, so objek ada di sini. So, itu objek. Okey. Cara lukis dia sama je macam tadi untuk kata cembung. Image terbentuk di mana garisan tu bersilang. So, ini adalah image dia. So, image terbentuk di antara F dengan 2F. Ciri-ciri image dia nyata, songsang. Songsang maksudnya terbalik daripada asal. Dan dia dikecilkan. Kalau kamu ukur pembaris, dia lebih kecil. Contohnya, kamera kanta tunggal. Ya, kamera satu kanta. Kamera dulu-dululah. Okay. Di mana kita tengok gambar kan. Kita besar. Tapi bila tengok dalam gambar, kecil. Maksud image kita lebih kecil daripada objek asal. Okay. So, itu adalah aplikasi apabila objek berada di belakang 2F ataupun lebih jauh daripada 2F. Okay. Next kita tengok objek. Kalau objek tu ada kat 2F, apa jadi? Okay. Objek tu berada 2F. Cara lukis macam biasa. Okay. Pergi ke F dan garisan yang ketiga mesti lalu kat tengah. Dia berada di 2F. Image tu terbentuk di 2F. Apa ciri-cirinya cikgu? Ciri-cirinya nyata, songsang juga, maknanya terbalik, dan dia adalah sama saiz dengan objek. Image tu adalah sama saiz dengan objek. Okey, contohnya mesin photostat kan. Kita photostat besar tu, so besar tu lah dia keluar. Melainkan kamu setting-setting tu lain ceritalah. Okey, tapi secara basicnya mesin photostat. Ya, kita photostat besar tu lah dia. Okey. Ada persoalan nyata dengan maya.
Okay. So kalau image nyata ni maksudnya dia image tu terbentuk di sebelah kanan kanta. Okay, contoh ini paksi kanta, tak kira lah kanta cembung ke kanta cekung ke. Kalau image tu terbentuk di sebelah kanan, dia adalah image yang nyata. Contoh ini sebelah kanan kan. Okay, sebelah kanan kanta, dia adalah image nyata. Kalau sebelah kiri kanta, maka dia adalah image maya. Macam mana ingat? Ingat, cikgu ingat huruf M baru N kan, ABC. Huruf M, N. M dulu baru N. Mana maya, nyata. Okay? So harap boleh ingat lah. Kalau tak boleh ingat, ulang tontonlah video cikgu berkali-kali sampai muntah. Okay. Baik, seterusnya objek di antara F dengan 2F. Okey, di antara F dengan 2F macam biasa lukis gambar Raja Sina, tiga step yang senang. Dia bersilang di mana? Oh, jauhnya. Okey, dia bersilang di situ. Image terbentuk lebih jauh dari 2F. Apa ciri-ciri image? Image dia nyata. Okey, ingat lagi? Sebelah kanan nyata, songsang maksudnya terbalik dan dia dibesarkan. Nampak tak? Objek dengan image lain kan? Okey. Contohnya projektor. Okay, kita tayangkan objek image tu nampak besarnya image tu kan. Projektor. Dan seterusnya kalau objek berada pada F. Okay, objek berada pada F. Okay, kita tengok. Alamak, tak ada kawasan dia bertembung lah. Maknanya image terbentuk di infinity. Infinity tak tahu di mana-mana. Sangat jauh. Okay. So tak tahu di mana. Tapi ciri-ciri image yang terbentuk adalah maya, tegak, dibesarkan. Oh, starting daripada objek berada di F, image dia dah jadi maya. Maksudnya image tu berada di sebelah kiri, sebelah sini. Tapi dia sangat jauh. Kita tak tahu kat mana. Dan dia adalah tegak. Tegak ni maksudnya orientation dia sama. Dia bukan songsang. Dan dia dibesarkan. Dan dia lagi besar daripada objek. Itu image yang terbentuk. Okay? Pada F. Dan kalau objek di antara F dengan pusat optik. F dengan tengah-tengah ni pusat optik. So, kita tengok. Okay, lukis dulu. Step yang sama. Oh, kalau kita lukis ke bawah, dia tak bertemu. Apa kata kita extrapolate, dia pergi ke atas. Bila kita panjangkan garisan ni sampai ke atas, dia bertemu di kawasan atas ni. Jadi, ini adalah image yang terbentuk. Okay, apa ciri-ciri dia? Maya, tegak, dibesarkan. Okay, maya ingat balik. Maya sebelah kiri maya. Dia adalah tegak. Tegak ni maksud orientasi dia sama. Kepala ke atas. Dia tak songsang. Dan dia dibesarkan. Apa dia tu? Image tu dibesarkan. Okay. Contohnya apa? Contohnya kanta pembesar. Kan? Kita tengok objek yang kecil. Yang kita nampak ini sebenarnya image. Yang mata kita nampak adalah image. So sebenarnya kita tak nampak objek kecil ni. Kita nampak objek yang besar dalam kanta ni. Sebab kanta ni tolong besarkan image yang kecil, objek yang kecil tu. Image yang kita nampak tu adalah besar. Okay. So ini untuk kanta cembung. Okay, jom kita tengok pula kanta cekung. Kalau objek tu lebih jauh dari 2F. Okay, kat situ. Cara lukis ni macam mana? Okay, mencapah seolah-olah datang pada F. Garisan yang ketiga melalui pusat optik. Dan dia bersilang di kawasan sini. Okay. So, image terbentuk di antara pusat optik dengan titik fokus. Ciri-ciri image dia maya, tegak, dikecilkan. Maya. Sebelah sini maya kan. Sebelah kiri maya. Dia adalah tegak, mana orientasi dia sama. Dan lebih kecil daripada objek. Okay, fine. Itu adalah objek yang kalau objek jauh daripada 2F. Kalau objek antara F dengan pusat optik. Macam mana ni? Oh, dia ada kat sini. Okay, kita lukis. Okay, seolah-olah daripada F. So, kalau kamu lukis mengikut rules yang betul, so kamu akan dapat image yang betul. Ya. So, di mana dia bersilang? Oh, di kawasan sini. So, dia bersilang. Itu dia image. Ciri-ciri dia, maya, tegak, dikecilkan. So, apa conclusion yang boleh kita buat? Conclusion dia tak kira objek itu berada di mana, sama ada belakang 2F ke, 2F ke, antara 2F dengan F ke, di mana-mana saja.
Image dia still maya, tegak dan dikecilkan. Itu conclusion yang boleh kita buat untuk ciri-ciri image bagi kata cekung. Simple je. Ini untuk kata cekung. Okay, cuma kata cembung tu dia banyak sikit lah. Okay, tapi tak apa. Bila kita biasa buat, insyaAllah kita dah terbiasa. Baik, secara rumusannya. Kalau objek berada di belakang 2F ataupun jauh daripada 2F tadi, nyata songsang dikecilkan. Ini image ya. Kalau objek tu berada di 2F, image dia akan jadi nyata songsang sama saiz. Okey. Kalau objek tu berada di antara 2F dengan F, image itu akan nyata songsang dibesarkan. Dan kalau berada di F, image akan jadi maya, tegak, dibesarkan. Dan kalau berada di antara F dengan pusat optik, dia akan maya, tegak, dibesarkan. NSK, so cara nak ingat, okay, NSK, NSS, NSB, MTB, MTB. NSK, NSS, NSB, MTB, MTB. NSK, NSS, NSB, MTB, MTB. Kalau ada cara lain yang lebih simple ataupun kamu dah terbiasa buat gambar rajah sinar, tak ada masalah, insyaAllah. Boleh buat. Tapi kalau nak ingat, cikgu ingat macam ni pun, boleh, tak ada masalah. Kalau nak cepat kan, apa ni? So boleh ingat macam ni lah. Okay, so ni rumusan. Kamu perlu tahu sekali kedudukannya, bukan main ingat macam ni je. Perlu tahu kedudukan dia dengan betul. Okay, so ini adalah secara animasinya. Okay, cuba kamu tengok. Image yang terbentuk. Image yang terbentuk. Okay, bila berada sebelah kiri, dia akan jadi tegak. Dia akan jadi maya. Okay, tegak. Dan dibesarkan. Okay, ni image ya. Yang biru ni adalah image dia. Okay, kita tengok lagi sekali. Daripada 2F. Okay, daripada 2F. Okay, tengok image dia. Okay, so itu adalah untuk kanta cembung. Okay, untuk kanta cekung, simple je. Image yang terbentuk maya, tegak, dikecilkan. K ni adalah kecil MTK, dikecilkan. Okay, tak kira berada di mana-mana saja, image yang terbentuk maya, tegak, dikecilkan. So ini gambar rajah animasi dia. Tak kira berada di mana-mana sekalipun, tetap MTK. Maya, tegak, kecil. Okay. So nampaknya sampai sini saja video cikgu untuk hari ini. Macam biasa, kalau tak faham boleh komen di ruangan komen. Kalau faham, alhamdulillah, boleh like dan share. Boleh juga share dengan kawan-kawan kamu untuk sama-sama kita study. Okay, so semoga korang berjaya dalam apa jua bidang yang kamu ceburi. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu. Salam sayang daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.